Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Masjid Razali yang terletak di Bandar Lama Gua Musang menyimpan cerita sejarah tersendiri. Siapa sangka di dalam masjid yang terletak di pinggir bandar itu terdapat sebuah kubur seorang wanita sarat mengandung yang telah mati dibunuh dan menjadi mangsa kekejaman komunis. Kubur wanita sarat mengandung dibunuh kejam komunis itu kira-kira 80 tahun yang lalu berada di tengah-tengah Masjid Razali di Bandar Lama Gua Musang. Terpahat kenangan pahit. Ia bukan saja masih dirasai ahli keluarga wanita itu, tetapi juga jemaah masjid terbabit setiap kali menunaikan solat 5 waktu. Kubur itu milik Nikmah Nik Soh yang dibunuh kejam komunis pada 4 Januari 1943. Diakui semakin sukar untuk menjejak sejarah serangan komunis di Bandar Gua Musang sebelum negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 kerana kebanyakan orang lama yang asal tinggal di bandar tersebut telah meninggal dunia. Lalu apa yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Sebelum negara mencatat sejarah kemerdekaan 31 Ogos 1957, pelbagai rintangan dan cabaran getir dihadapi rakyat ketika itu kerana berdepan dengan keganasan komunis hingga ada yang mati dibunuh dengan kejam. Kebanyakan mereka juga tidak boleh tinggal setempat dan kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari perlindungan dengan berjalan kaki di dalam hutan berikutan tidak tahan dengan serangan komunis. Kubur lama yang berada di tengah-tengah Masjid Razali itu adalah kubur seorang wanita sarat mengandung, Allahyarhamah Nikmah Nik Soh, yang mati dibunuh komunis secara kejam di dalam longkang berhampiran jalan masuk ke masjid. Serangan komunis itu yang pernah berlaku di Gua Musang pada 4 Januari 1943 apabila ramai orang Melayu ketika itu mati dibunuh dan hanya seorang pengawal ketika itu, Allahyarham Nik Jaafar, yang berjaya melepaskan diri dari kepungan komunis. Nikmah juga adik kepada Nik Jaafar gagal melarikan diri pada masa serangan itu berlaku kerana sarat mengandung. Allahyarhamah terpaksa berselindung di dalam longkang tersebut namun diserang hendak pasukan komunis yang menyerbu ke kawasan terbabit. Dalam keadaan ketakutan ketika itu, penduduk yang masih selamat mengusung jenazah Nikmah yang dalam keadaan berlumuran darah ke dalam kawasan masjid sebelum membuat keputusan untuk menanam jenazahnya di bahagian tangga belakang masjid itu. Pada waktu itu masjid berkenaan dibina dengan kayu dan mampu menampung hanya kurang 100 jemaah sahaja sebelum diubah suai 50 tahun kemudian untuk menampung bilangan jemaah bertambah ramai. Sejarah serangan komunis ketika itu juga menyebabkan kebanyakan penduduk tidak boleh tinggal setempat dan kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari perlindungan, termasuk sanggup berjalan kaki di dalam hutan. Hanya jenazah Allahyarhamah seorang yang sempat ditanam di kawasan masjid tersebut dalam keadaan darurat. Berikutan kumpulan komunis terus menyerang kawasan Gua Musang yang mana kebanyakan penduduk sudah lari untuk berlindung di kampung Batu Papan. Allahyarham Nik Jaafar, seperti yang tercatat dalam tulisan sejarahnya, beliau lari seorang diri untuk meminta perlindungan di Balai Polis Bertam. Ini kerana kebanyakan rumah penduduk ketika itu termasuk kuartus kereta api dan balai polis di Gua Musang dibakar komunis yang mengganas dan merosakkan semua harta benda penduduk. Nikmah dibunuh kejam serangan komunis itu bersama 25 orang Melayu terperangkap ketika berselindung di dalam longkang berkenaan. Ada juga yang dibunuh ketika cuba menyeberangi Sungai Galas di belakang kedai jalan besar untuk menyelamatkan diri. Walaupun Gua Musang telah lama diwujudkan, tetapi bilangan penduduk orang Melayu tidak ramai. Tumpuan utama komunis berkampung di Kampung Pulai yang selalu memeras ugut orang Melayu bagi merampas harta termasuk makanan. Pendapatan utama penduduk ketika itu hanya mengharapkan kepada hasil tanaman dan kerap meminta bantuan kerajaan menerusi. Pejabat daerah ketika itu terletak di Kuala Kerai kerana tanaman dimusnahkan komunis. Selepas kematiannya, jenazah Allahyarhamah terpaksa dikebumikan secara sembunyi berhampiran kolah di belakang masjid. Ketika jenazah wanita itu dikebumikan, masjid terbabit masih belum dinaik taraf dan kubur berkenaan berada di tengah-tengah apabila ia diperbesarkan. Kubur itu juga terpaksa ditutup dengan pembinaan tingkat tempat letak kitab dan Al-Quran bagi mengelakkan gangguan kepada jemaah masjid. Kubur itu masih menjadi tanda tanya kepada kebanyakan jemaah dari luar Kelantan yang singgah
bersolat di situ, namun kekal menjadi bahan tinggalan sejarah zaman komunis. Dengan tersiarnya catatan sejarah mengenai kubur Allahyarhamah Nikmah dalam Masjid Razali itu dapat memperjelaskan lagi kepada orang ramai berhubung perkara itu dan menjadi kenangan sepanjang masa. Gua Musang penuh dengan sejarah hitam. Berikutan berlaku peperangan menentang komunis yang harus bagi generasi baru menghargai perjuangan orang zaman dahulu. Kita harus mengetahui sejarah asal wujudnya Gua Musang supaya tidak mudah menerima hasutan yang boleh berlaku kejadian tidak diingini dan menggadai maruah negara yang sekian lama dalam suasana aman. Walaupun pejuang kemerdekaan negara menentang komunis semakin ramai dimamah usia dan meninggal dunia, tetapi kenangan pahit harus dipahatkan dalam jiwa generasi sekarang. Semangat patriotik menyemarakkan kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang perlu disemai di kalangan mereka kerana dengan cara itu dapat mengenang kesusahan walaupun lahir selepas negara mencapai kemerdekaan. Sekian.